Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pengerusi majlis, Cikgu Ashraf. Cikgu Ashraf pun dah lupa dah nama nama ni nama Ustazah ya. Dah lupa dah ya. Lama sangat kita bercuti . Terima kasih Cikgu Ashraf sebagai MC pada malam ini, dan tidak lupa kepada Ustaz Zul Hazmi yang telah mengetuai bacaan Yasin sebentar tadi ya. Dan moga kita berharaplah COVID-19 yang melanda kita sekarang ini akan diangkat oleh Allah lah. Kalau kita tengok jumlah bilangan pada hari ini amat menggerunkan 20,000. Kalau kita bundarkan akan jadi 21,000. So jumlah yang tersangat besar lah kalau kita tengok tu. Okeylah, yang berusaha Tuan Pengarah Puan Zurinah binti Jemon, barisan pentadbir, rakan-rakan pensyarah, anak-anak pelajar sekalian, dan juga mungkin ada ibu bapa yang hadir sama ya. Terima kasih kerana bersama-sama dapat hadir pada malam ini. Saya ditugaskan untuk mengisi slot tazkirah untuk 8 hingga 10 minit lah. Kalau terlebih masa, minta Ashraf tolong bagi tahulah ya. Okey. Jadi untuk malam ni sesi sharing lah kita kata nak tazkirah pun rasa tak pandai sangat. Bukan orang layak lagi, ramai lagi orang yang lebih layak sebenarnya. Jadi untuk sesi tazkirah ataupun sharing kita ni, saya bawakan satu topik yang memang dah sinonim dengan kita lah, yang memang selalu kita dengar, sedekah. Okey, di sini kalau tengok dekat slide ada hirisan-hirisan buah yang dibentukkan dalam jadi satu biji buah. Digambarkan kat situ, dan ada ditulisnya 4 manfaat sedekah. Jadi apakah kalau kita tengok persamaan buah ni dengan sedekah kita Jadi kalau kita tengok perlunya buah ni, badan kita amat memerlukan buah, begitulah juga dengan badan kita memerlukan sedekah ya. Macam ni lah saya ambil satu contoh. Kita tengok buah oren Buah oren dia kaya dengan khasiat yang pelbagai lah. Pertama sekali kalau kita tengok kaya dengan vitamin C. Vitamin C ni untuk untuk kecantikan, contohnya ramai yang digunakan untuk contohnya artis ambil pil yang banyak vitamin C semata-mata untuk cantik. Dan juga vitamin C ni untuk elok untuk selsema. Kalau selsema, ambillah vitamin C bagus. Yang kedua, buah oren ni dia ejen kepada pelawas sebenarnya. Siapa yang kena sembelit tu bagus ambil buah oren ni. Okey, yang ketiga, buah oren ni juga adalah kaya dengan kalsium. Jadi kalau kalsium ni peranan dia untuk menguatkan gigi lah. Gigi dan juga mengelakkan daripada osteoporosis, rapuh tulang. Dan satu lagi kelebihan buah oren ni ialah untuk asid folik. Asid folik dia membekalkan asid folik pada badan kita. Asid folik ni penting untuk kesuburan ya. Kalau siapa yang sedang merancang untuk dapatkan baby jadi bolehlah ambil suplemen asid folik ni, memang bagus. Jadi daripada buah oren lah boleh ambil dan juga sekiranya maknanya telah mengandung, boleh berterusan mengambil asid folik, dan memang dibekalkan kalau oleh hospital kerajaan pun untuk apa untuk pembentukan tubuh badan lah. Dia nak form tubuh badan janin tu supaya tidak cacat. Jadi maknanya perlunya buah ni kepada badan kita. Begitulah juga sedekah.
perlunya sedekah kepada kita untuk kehidupan kita hari ini di dunia dan juga di akhirat. Okey, kenapa Kenapa kita tengok ada 4 manfaat sedekah. Dia manfaatnya banyak Jadi kita cuma malam ni kita ambil 4 skop ni saja. Okey, pertama sekali kita tengok dulu apa makna sedekah ni Sedekah ni apa benda Sedekah, tapi selalu kita dengar kan. Okey, jadi sedekah ni adalah pemberian sebenarnya, pemberian daripada harta kita kepada orang yang berkeperluan, untuk tujuannya ialah untuk apa? Orang itu boleh guna dan diri kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu jadi bila pemberian ni maknanya daripada seorang kepada orang yang lain, dia melibatkan interaksi kedua belah pihak, saling memerlukan di antara satu sama lain. Jadi sebab itulah kalau kita di KV ni selalulah kita menggalakkan rezeki dikongsi bersama, boleh membantu mana-mana yang berkeperluan. Okey, jadi kita tengok kepada manfaat sedekah. Yang pertama ialah panjang umur, kedua ialah dapat menyembuhkan penyakit, yang ketiga kita dapat menolak bala ataupun musibah yang akan melanda, dan yang keempat memperbanyak ataupun akan memperluaskan lagi rezeki kita yang sedia ada. Okey, jadi saya bawa satu cerita, satu kisah, kisah benar bukan kisah dongeng, kisah benar yang berlaku di antara Nabi Allah Ibrahim dan juga malaikat maut. Okey, kalau siapa yang pernah dengar cerita ni tak apalah, kita dengar lagi sekali lah Okey, Nabi Allah Ibrahim didatangi oleh malaikat maut. Bila didatangi oleh malaikat maut ni, kita boleh bayanglah, malaikat maut ni dia bukan datang dengan tersengih-sengih bukan dengan senyum, dengan muka manisnya, tidak. Okey, macam mana dilambangkan malaikat maut ni? Malaikat maut ni memang bengis. Okay, kita boleh gambarkan dia sebagai bengis, garang, dan itulah dia. Jadi bila dia datang mengunjungi Nabi Allah Ibrahim ni, macam berteka-teki lah, kenapa? Nyawa siapalah pula dia nak cabutnya Okey, nyawa siapalah turn kali ni. Okey, mesti tertanya-tanya. Jadi bila malaikat maut ni sampai tiba untuk berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim ni, dalam masa yang sama ada seorang yang baru saja beredar daripada rumah Nabi Allah Ibrahim. Jadi malaikat maut ni bertanya, ya Ibrahim, siapakah pemuda tersebut? Siapakah gerangannya? So Nabi Allah Ibrahim pun menjawablah, ini adalah pelajarku, datang ke rumahku untuk menjemput ke majlis ijab kabulnya pada keesokan hari. Jadi nak ceritanya, kawan dia datang, anak muridnya, kawannya pelajarnya datang nak ajak untuk kenduri kahwin. Jadi kenduri kahwin ni kita bayangkan seronok lah kan, satu yang seronok. Tapi malaikat maut ni cerita, tapi sayang pelajar kamu ini tidak akan hidup sampai pagi besok. Okey, jadi terkejutlah Nabi Ibrahim. So dalaman dia pun mula berbolak-balik, orang kata, adakah patut dia menceritakan apa yang diceritakan oleh malaikat ini kepada anak muridnya tadi? Adakah dia kena panggil balik? Okey, kalau kita zaman sekarang senang je kan, call, hello, okey, ataupun SMS je okey, SMS dapat firasat ataupun dapat pemberitahuan mengatakan kamu akan meninggal esok harinya. Okey, kalau lah kan. Okey, tapi Nabi Ibrahim berfikir balik, adakah patut ataupun tidak patut. Jadi dia mengambil keputusan tidak perlu, sebab kematian ini memang satu yang pasti, memang pasti, tetapi ia adalah rahsia Allah. Kita tak tahu bila akan berlaku. Okey, besok ke, kejap lagi ke, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi memang Nabi Ibrahim pun kira macam tak apalah,
kita go on je lah, besok kita pergi majlis, kita tengok apa yang akan berlaku pada keesokan harinya. So Nabi Ibrahim pun pergilah pergilah majlis tersebut dan dia tengok alhamdulillah anak muridnya ada, pelajarnya tadi ada, sihat walafiat dan dah selamat pun diijab kabulkan. Jadi dia pun kata, macam mana ni malaikat maut cakap tak sampai pagi besok dah tak ada ni, dah KO ni. Kenapa masih lagi ada lagi? Jadi apa ni? Dia pun tertanya-tanya macam tu, tak apalah, okeylah. Jadi bila dah masa berlalu sehinggalah dikatakan umur pelajarnya mencapai umur 70 tahun. Jadi umur tu dah panjang dah ya. Dia kata umur panjang tadi umur dah panjang, mengambil masa sehinggalah umur 70 tahun barulah berkesempatan Nabi Allah Ibrahim ni bertanya kepada malaikat maut tadi. Okey. Ya malaikat maut, kenapa Tuan telah berbohong pada saya lah, macam tu lah lebih kurang ya. Jadi kenapa telah berbohong? Dia kata, kenapa? Lepas tu malaikat maut kata, apa yang aku bohong? Okey, cerita balik. Ceritalah pasal pemuda tersebut. Okey, jadi malaikat maut pun cerita, aku tak bohong pun. Okey, memang tugas aku datang untuk mencabut nyawa pemuda tersebut pada malam itu. Tetapi sebelum aku mencabut nyawa tersebut, aku ditahan oleh kuasa Allah. Okey, Allah menahan aku. Okey, hold dulu, stop, dia kata jangan. Jangan. Kita hold dulu, pemuda ini telah mensedekahkan separuh daripada hartanya yang ada pada malam tersebut. Jadi selepas dia berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, pemuda tersebut tadi, dia telah sedekahkan hartanya. Okay. Jadi kesimpulannya di sini kita dapat tengok dengan mensedekahkan hartanya yang 50% tadi telah memanjangkan umurnya daripada wallahualam dah umur dia yang belum kahwin tadi sehinggalah mencapai ke umur 70. Dan kedua kita tengok kepada manfaat yang kedua, dapat menyembuhkan penyakit. Jadi pemuda tersebut dia tidak dijangkiti penyakit, dia sihat walafiat. Okey, dan dia telah ditolak bala atau musibah. Musibah di sini ialah dijanjikan oleh malaikat maut dicabut nyawa, tapi ditolak balanya. Okey, ditukar. Okey, dan seterusnya diperluaskan rezeki oleh Allah. Diperluaskan rezeki oleh Allah ni maknanya daripada pemuda tersebut belum berkahwin, dia berkahwin, ada isteri dan juga ada anak-anak dan rezekinya pun ia bertambah-tambah. Ini nak menceritakan saling berkaitlah, panjang umur, dapat menyembuhkan penyakit, dapat tolak bala dan memperbanyakkan rezeki tadi. Okey, jadi itu. Dan kalau kita tengok manfaat yang lain, salah satu daripada yang lain, kita tambah satu lagi lah. Okey, orang yang suka bersedekah ni dinaungi oleh Allah di akhirat nanti. Okey, dinaungi macam mana? Dinaungi di sini maknanya kalau ada satu hadis menceritakan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di akhirat nanti, di akhirat 7 golongan. Jadi orang yang bersedekah ni salah satu daripada golongan tersebut. Dinaungi macam mana? Dinaunginya kalau di akhirat nanti macam mana kita dibayangkan tengah beratur nak ke Siratul Mustaqim. Jadi dibayangkan bagaimana keadaan matahari daripada kepala kita sejengkal, diibaratkan panas sehingga menggelegak kita punya otak, dan juga kita dibanjiri oleh air ludah orang yang berpuasa. Sampai kalau orang yang orang kata tahap keimanan yang teruk tu berenang-renang lah dalam tu, tenggelam timbul boleh kita bayangkan macam mana keadaan air ludah ataupun air liur orang yang berpuasa, berenang-renang kita dalam tu. Okey, na'udzubillah na'udzubillah, kita tak nak jadi orang yang tergolong dalam orang macam itulah. Jadi dengan bersedekah ni, janji Allah kita akan tergolong dalam golongan dinaungi, dilindungi, tidak akan diuji sedemikian rupa. Okey, wallahu a'lam.
Dah dengar azan pun daripada sini daripada rumah ni dah dengar azan je. Okey, itu sahaja daripada saya lah. Cuma nak kongsi satu lagi, Ashraf. Boleh tunjuk satu doa Okey, doa satu doa surah Ibrahim ayat 40 Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Okay, doa ni ialah doa untuk kita supaya tetapkan hati kita untuk mendirikan solat, dan bukannya untuk kita sahaja dan juga kepada zuriat kita, jangan lupa. Dan Rabbana wa taqabbal tu, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa lah Okey, jadi dengan solat kita yang kukuh, yang kuat, insya-Allah kita akan dipermudahkan untuk melakukan segala kebaikan kita yang lain. Okey, wallahu a'lam. Itu saja daripada saya. Mana yang terkurang, mohon ampun maaf lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kepada Ashraf. Terima kasih Ashraf.